Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan bab 5 rekod tak lengkap. Topik rekod tak lengkap adalah untuk pelajar-pelajar semester 1 dan ulangan 1 perakaunan STPM. Pengenalan kepada rekod tak lengkap dan catatan tunggal. Rekod tak lengkap atau catatan tunggal merujuk kepada sistem merekod maklumat perakaunan tanpa mengikut sistem catatan bergu. Okey, jadi maksudnya kat sini catatan bergu ni merujuk kepada setiap urus niaga dicatat 2 kali, itu satu akaun didebitkan atau akaun dikreditkan. Bila dia dalam bab rekod tak lengkap ni, maksudnya dia mungkin ada yang debit atau ada yang kredit sahaja, jadi tak lengkap. Rekod tak lengkap dan catatan tunggal berlaku disebabkan oleh peniaga tidak mempunyai ilmu perakaunan, jadi tidak memahami cara menyimpan rekod perniagaan mengikut prinsip catatan bergu. Sebaliknya, mereka urus niaga mengikut cara mereka sendiri. Yang kedua, sistem penyimpanan dokumen sumber urus niaga yang tidak sistematik. Dokumen urus niaga tidak lengkap atau tiada dokumen langsung diperoleh untuk satu urus niaga menyebabkan tiada rekod perakaunan lengkap dibuat. Peniaga amalkan sikap ambil mudah sebab tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat rekod urus niaga yang lengkap. Pemilik perniagaan kecil-kecilan dengan volume urus niaga yang kecil dan modal kecil tidak mengutamakan berbelanja untuk meningkatkan pengetahuan perakaunan. Sebaliknya, mengutamakan keuntungan. Sebahagian daripada rekod perakaunan mungkin telah hilang atau musnah disebabkan kecurian, kebakaran, banjir dan lain-lain bencana. Penentuan urusnya untung rugi. Kaedah yang digunakan untuk menentukan untung rugi. Yang pertama, kaedah perbandingan modal. Yang kedua, kaedah analisis. Okey, kita pergi kepada kaedah bandingan modal. Kaedah bandingan modal merupakan kaedah yang menggunakan pendekatan persamaan perakaunan untuk menentukan untung bersih. Untuk kaedah bandingan modal ni maklumatnya adalah sedikit. Dia terpaksa menggunakan persamaan perakaunan dan ada langkah-langkah dia lah. Langkah yang pertama, modal awal sama dengan aset awal tolak liability awal. Modal akhir sama dengan aset akhir tolak liability akhir. Langkah 2, untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Langkah 3, untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Ataupun format penyata. Penyata menentukan untung atau rugi bagi tahun berakhir. Modal akhir tambah ambilan tolak modal awal modal tambahan, kita akan dapat untung atau rugi bersih. Kaedah analisis, kaedah yang kedua. Kaedah analisis melibatkan analisis semua rekod urus niaga bertujuan memperoleh jumlah jualan, pilihan belanja dan hasil yang dilibatkan pada tahun semasa. Rekod perniagaan yang perlu dianalisis ialah: pertama, rekod penerimaan bayaran tunai iaitu buku tunai dan penyata bank. 2. Baki tunai tangan dan di bank pada awal dan akhir tempoh. 3. Rekod penghutang dan pemintang. 4. Rekod aset dan liability. Untuk kaedah analisis ni maklumat dia agak banyak, jadi banyak yang boleh dibuat dan dianalisis. Okey, kita pergi kepada contoh. Soalan teori. Berikan 2 alasan mengapa terdapat perniagaan yang tidak mempunyai rekod perniagaan yang lengkap. Jawapan dia: 1. Tiada pengetahuan atau kepakaran ilmu perakaunan. 2. Kos penyediaan rekod perakaunan yang lengkap mahal. 3. Skala perniagaan yang kecil. 4. Rekod perakaunan hilang atau musnah. 5. Penyimpanan dokumen tidak sistematik. 6. Tidak diwajibkan oleh undang-undang. Jadi mana-mana 2 lah. Masih soalan teori. Perihalkan 3 implikasi ke atas pengurusan perniagaan jika perniagaan tidak mempunyai rekod perakaunan yang lengkap. Jawapan dia: pertama, sukar mendapat sumber pembiayaan. Jika kita nak pinjam wang daripada mana institusi keuangan, biasanya diorang nak maklumat perakaunan, terutamanya penyata keuangan yang lengkap. 2. Membuat keputusan perniagaan yang salah.
3. Tidak boleh membuat perancangan perniagaan. 4. Tidak boleh mengukur prestasi perniagaan dengan tepat atau untung bersih tidak tepat. 5. Selalu disasar oleh pihak berkuasa seperti LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kastam dan sebagainya. 6. Mudah berlaku penyelewengan atau penipuan. Jadi nipu mana-mana 2. Sambung dengan soalan. Soalan ni agak panjang lah. Okey. Pada 1 Februari 2018, Encik Kaisar, pemilik laman Q Enterprise, telah memulakan perniagaan perkhidmatan landscape laman dengan mendepositkan tunai berjumlah RM2,000 ke dalam akaun bank. Wang tunai tersebut diambil daripada simpanan peribadinya berjumlah RM800 dan bakinya adalah pinjaman daripada bapanya. Dengan modal yang ada, Encik Kaisar telah menyewa mesin rumput, membeli peralatan dan bekalan serta mengupah beberapa orang pekerja. Encik Kaisar tidak menyimpan rekod perakaunan yang lengkap. Maklumat pada 31 Julai 2018 adalah seperti berikut. Upah pekerja belum bayar RM600, bekalan RM100, akaun belum terima RM600. Maklumat tambahan. Yang pertama, upah pekerja yang telah dijelaskan berjumlah RM3,600. Peralatan yang dibeli pada kos RM300 dijangka boleh digunakan dalam tempoh 1 tahun. 2. Sepanjang tempoh 6 bulan operasi, tunai yang dikutip daripada pelanggan berjumlah RM11,900. Sebanyak RM450 daripada amount itu belum dibankkan dan sebanyak RM100 telah digunakan oleh Encik Kaisar untuk menjelaskan bil telefon biliknya. Jadi kat sini adalah ambilan. Okey, 3. Bayaran untuk bekalan sebanyak RM800 telah dibuat. 4. Encik Kaisar telah menyewa mesin rumput daripada MR Enterprise untuk tempoh 6 bulan bermula 1 Februari 2014 dengan bayaran RM1,200. 5. Belanja penyegaran mesin dan belanja runcit masing-masing ialah RM200 dan RM600. 6. Semakkan buku cek mendapati Encik Kaisar telah mengeluarkan tunai untuk menjelaskan semua hutang kepada bapanya dan RM1,000 untuk kegunaan peribadi. Yang ini pun adalah ambilan. Okey, dikehendaki. 1. Hitung baki tunai di bank bagi laman Q Enterprise pada 1 Julai 2018. 2. Sediakan penyata pendapatan komprehensif laman Q Enterprise bagi 6 bulan pertama operasi. 3. Sediakan penyata kedudukan keuangan pada 1 Julai 2018. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, yang pertama untuk baki buku tunai, ada modal awal RM2,000, kutipan daripada pelanggan RM11,350, bayaran bekalan RM800. Okey, yang kurangan menunjukkan ia perlu ditolak lah. Upah pekerja RM3,600 tolak, beli peralatan RM300, bayaran sewa mesin RM1,200, belanja penyegaraan RM200, belanja runcit RM600, bayaran pinjaman peribadi RM1,200, ambilan RM1,000. Jadi baki akhir adalah RM4,450. Untuk yang kedua, laman Q Enterprise, penyata pendapatan komprehensif tadi untuk 6 bulan berakhir 1 Julai 2018. Hasil perkhidmatan dia RM12,500. Belanja sewa mesin rumput RM1,200, belanja peralatan RM300, belanja bekalan ada jalan kerja itu RM700, belanja penyelenggaraan RM200, belanja upah pun ada jalan kerja RM4,200, belanja runcit RM600. Jadi kita dapat untung bersih RM5,300. Laman Q Enterprise, nyata kedudukan keuangan pada 1 Julai 2018. Okey, ada aset bank RM4,450, tunai di tangan RM450, bekalan RM100, akaun belum terima ABT RM600, jumlah RM5,600, tolak liability upah belum bayar RM600, dapat RM5,000. Equity modal dia RM800 tambah RM5,300, tolak RM1,100, dapat RM5,000. Jadi jumlah RM5,000. Terima kasih kerana menonton. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.